Assalamualaikum anak-anak. Cikgu harap semua sihat lah. Musim PKP ni janganlah kita asyik keluar rumah. SOP kena jaga kebersihan, jaga keselamatan. So, untuk video kali ni, cikgu nak terangkan teknik menjawab bahagian A, kemahiran proses sains untuk sains SPM. Okay, cikgu harap semua ambil peduli dan kena fokus bagaimana kita nak menjawab soalan bahagian A iaitu berkaitan dengan kemahiran proses sains. Okey, cikgu akan tunjuk beberapa soalan dan awak kena betul-betul hadam ya. Okey, untuk soalan yang pertama, Raja 1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kekondaksian elektrik bahan. Okay, untuk mengkaji kekondaksian elektrik bahan. So dekat sini dah ada tujuan ya. So dibagi gambar raja, satu gambar raja litar, ada mentol dan ada bahan. Okay, bahan ini yang akan ditukar-tukar. Yang ditukar-tukar maksudnya itu adalah pemboleh ubah manipulasi. Okey, bila ada satu gambar raja, okey, kita tengok adakah dia mempunyai jadual? Yes, ada jadual dekat sini. So, bila ada jadual, awak kena tahu sebelah kiri jadual. Okey, ini sebelah kiri Sebelah kiri itu merupakan PM, pemboleh ubah manipulasi. So, bila pemboleh ubah manipulasi, dia tak boleh bahan saja. Sebab dia kena menunjukkan keterbezaan. Maksudnya kena menunjukkan ada dua yang berbeza. So, untuk soalan ini, dua bahan yang berbeza, kita kena letak perkataan jenis. Okey, so dalam situasi ini, pemboleh ubah manipulasinya adalah jenis bahan. Ingat kalau ada dua bahan yang berbeza, awak kena letak perkataan jenis. Okay, bila belah kiri boleh ubah manipulasi, maka awak kena tahu di sebelah kanan ini merupakan pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas. So, dia tak ada perubahan apa-apa keadaan mentol. Okay, awak ambil keadaan mentol sebagai pemboleh ubah bergerak balas. So, bila soalan ada jadual macam ni, dia memudahkan. So, ingat belah kiri mesti PM, belah kanan mesti PB. So, bila jadi masalahnya, bila tak ada jadual, awak kena cari pada soalan, awak kena cari pada gambar aja. Okey. Soalan yang pertama adalah, nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini. So, cikgu lebih suka awak guna format di sini Jika PM, maka PB. Okey, apakah yang dimaksudkan jika PM, maka PB? Ini bermaksud jika pemboleh ubah manipulasi, maka pemboleh ubah bergerak balas. So, dia ada dua situasi. Dalam situasi ni kita boleh guna PB. Cikgu lebih suka guna PB. PB eksperimen ataupun PB teori. Apa itu PB eksperimen? PB eksperimen keputusan atau data yang dinyatakan hasil daripada eksperimen. So, dalam situasi ni keadaan mentol menyala ke tak menyala. Itu berkaitan dengan. Ataupun PB teori, keadaan mentol yang menyala tu dia mewakili apa teorinya. Kita tengok satu persatu. Apabila kita menggunakan pemboleh ubah bergerak balas menggunakan data eksperimen, tengok dekat sini Jika rod besi, ini dia punya PM, pemboleh ubah manipulasi. Ataupun kita boleh guna jika besi, ataupun kita tahu besi itu logam, jika logam, disambung pada litar. Dulu tak apa, tak ada perkataan cerita apa yang dia buat dengan pemboleh ubah manipulasi ni, dia dapat markah. Tapi sekarang awak kena sambung sikit, awak kena tambah sikit, disambung pada litar, maka mentol akan menyala. So, dalam situasi ni dia guna pemboleh ubah bergerak balas eksperimen ataupun berdasarkan data yang diperolehi daripada jadual. So, menyala. Okey. So, jika rod besi
disambung pada litar, maka mentol akan menyala. Awak ambil salah satu. Awak nak ambil apa? Ataupun kalau berlawanannya, jika road sulfur, maka eh, jika road sulfur disambung pada litar, maka mentol tidak akan menyala. So, awak ambil mana satu, sama ada road besi atau road sulfur dan menyala ataupun tidak menyala. So, tengok betul-betul mana dia punya kawan dia. Itu bila pemboleh ubah berdasarkan eksperimen. Kalau kita boleh guna pemboleh ubah berdasarkan teori, kita boleh guna jika rod besi disambungkan pada litar, maka boleh mengkondaksikan elektrik. Maksud dekat sini, menyala tak menyala mentol tu, dia mewakili kekondaksian elektrik. Kalau menyala, boleh mengkondaksikan elektrik. Kalau tidak menyala, tidak boleh mengkondaksikan elektrik. Cikgu lagi prefer guna yang PB eksperimen sebab awak nampak senang awak tengok pada jadual. Tapi kalau awak guna teori lagi bagus. Itu menunjukkan awak punya tahap lebih tinggi. Sebab soalan ni memang untuk mengkaji kekondaksian elektrik. Lagi bagus kalau awak kaitkan pasal kekondaksian elektrik. Ataupun awak boleh guna yang sebaliknya. Jika rod sulfur disambungkan pada litar, maka tidak boleh mengkondaksikan elektrik. Itu contoh-contoh hipotesis. Awak guna mana satu pun, tapi mesti ada PM, mesti ada PB. Mana PM? Ini PM. Ni semua ni PM. Ini semua PM. Ini adalah besi, rod besi, logam ni adalah PM. Tu menyala adalah dia punya PP. Ataupun kalau teori rod besi, logam adalah PM, dia punya mengkondaksikan elektrik adalah dia punya PB. Mesti ada kedua-dua pemboleh ubah. Okay, soalan yang seterusnya, nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini. Oh, soalan senang lah sebab dia nyatakan pemboleh ubah manipulasi. Cikgu dah cakap tadi, jenis bahan atau jenis rod. Ataupun kalau awak tak tahu sangat letak perkataan jenis ni, awak dah hilang sangat idea, awak boleh letak koma. Logam dan bukan logam ataupun rod besi, rod sulfur. Rod besi, rod sulfur. Ataupun cikgu selalu tekankan dekat sini perkataan dan. Cikgu lagi suka awak letak perkataan dan ya. Okey. Perkataan dan ni menunjukkan jangan letak atau letak dan. Logam dan ataupun mungkin rod besi. Awak dah hilang idea. Apakah nak letak perkataan jenis, awak dah tak kepala otak awak dah. Awak saling saja kedua-dua pemboleh ubah manipulasi ni dengan syarat awak letak koma ataupun awak. Okey. Ubah bergerak balas pun sama. Ini adalah RV eksperimen. Asal dia tak menyala. Asal punya PV. Sorry ya, PB. Boleh cakap perkataan dan tu. Awak letak perkataan dan. Awak letak perkataan dan menunjukkan. Tak perkataan dan menunjukkan ia adalah pemboleh ubah bergerak balas. Jangan letak perkataan atau. Sebab tak ingat sangat, awak salin je lah balik dalam jadual tu. Tapi dengan syarat letak perkataan dan. Itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okay, sekarang kita tengok definisi secara operasi. Rod besi ialah logam. Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi logam. Ya, ini dia ada format dia. Ini awak kena tahu yang sama. Menyebabkan ni dia punya format dia sama untuk semua jenis. Kecuali ini dia ada banyak. Dalam ni dia ada banyak. Dia ada bahan. Mungkin ada proses. Mungkin ada tindak balas. Mungkin ada mikroorganisma. Mungkin dia ada dan lain-lain lah. Ada a few lah. Tapi kalau awak tahu nanti kita ada soalan
dia akan ada apa namanya, kita akan nampak sama ada dia bahan, proses, tidak balas, mikroorganisma, keadaan. Dia ada keadaan sini, keadaan. Dia ada keadaan. So perkataan-perkataan dekat sini kena ubah. Kena ubah Dekat sini dia kena ubah, dia lain sikit. Okey, dia lain sikit. So dalam situasi ni logam tu sama ada bahan, proses, keadaan, tidak balas, mikroorganisma dan lain-lain. So logam tu of course dia adalah bahan. Logam adalah bahan. So ini jawapan dia. Logam adalah bahan yang menyebabkan kita kena ambil pemboleh ubah bergerak balas yang eksperimen. So yang menyebabkan mentol menyala apabila disambungkan pada litar. Yang ni kena cerita sikit. Mentol menyala apabila disambungkan pada litar. Kita tak ambil logam adalah bahan yang menyebabkan kekondaksian elektrik. Tak boleh. Dia mesti kena ambil berdasarkan pemboleh ubah bergerak balas eksperimen ataupun berdasarkan keputusan eksperimen. So logam adalah bahan yang menyebabkan mentol menyala apabila disambungkan pada litar. Mesti kena ambil pemboleh ubah bergerak balas yang ada data ataupun yang berdasarkan eksperimen. So kalau kita sebut pasal kekondaksian elektrik, kita kena tolak. Tak boleh. Walaupun ia betul, tapi untuk definisi secara operasi dia tak boleh terima. Tak boleh terima. Okey. Seterusnya kita tengok D ni adalah teori lah. So kena tahu sikit lah. Tandakan betul pada petak yang disediakan yang menunjukkan dua bahan yang boleh menggantikan rod besi dalam eksperimen ini. So yang betul-betul logamnya adalah kuprum dengan plumbum lah. Ini teori, tak apalah. Teori ni tak apa. Okey. Sekarang kita nak tengok, cikgu nak tengok kalau ada inference. Soalan hilang. Okey, inference ni. Inference ya. Ini soalan dia berkaitan dengan kejap. Soalan ni berkaitan dengan Rajah 2.1 menunjukkan suhu isolen. Rajah 2.2 menunjukkan suhu bagi tindak balas antara isolen dengan natrium hidroksida. Kat sini dah ada masukkan natrium hidroksida dalam isolen. Satu isolen saja. Dia tengok suhu. Yang ni suhu dia lebih rendah. Yang ni suhu lebih tinggi. So dia ada keputusan. Dia ada jadual. Okey, senang. Tadi cikgu kata belah kiri PM, belah kanan PB. Tapi PM tak boleh larutan saja. Dia kena letakkan jenis larutan yang berbeza. Suhu tak apa. Suhu dah betul dah. So, kita tengok nyatakan inference. Inference adalah sebab kepada keputusan. Okay. Pilih MV dan kaitkan dengan RV teori. So, MV awak nak pilih mana? Isolen dengan natrium hidroksida. Okay. Apabila natrium hidroksida bertindak balas dengan isolen, maka apabila natrium hidroksida bertindak balas dengan isolen, haba dibebaskan. Itu sebab kenapa suhu dia lebih tinggi. Sebab haba dia dibebaskan. Tapi awak kena sebut ni. Apabila natrium hidroksida bertindak balas dengan isolen, haba dibebaskan. Ataupun mungkin sebabnya adalah tindak balas natrium hidroksida dengan isolen ialah tindak balas exothermic. Tapi exothermic tu haba dibebaskan lah. Ataupun autothermic yang ni je. Haba dibebaskan sebab tu suhu dia lebih tinggi. Kenapa suhu dia tinggi? Sebab haba dia dibebaskan. So untuk inference ni adalah sebab. Sebab kepada keputusan. Okey. So itu saja teknik menjawab. Cikgu harap awak boleh hadam. Lepas ni nanti cikgu akan bagi latihan. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.